Rakan Yang Berhormat Bukit Bendera kemukakan soalan dalam masa 1 minit. Bermula sekarang. Selamat pagi, terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan sama ada kerajaan akan menyemak semula terhadap program Malaysia My Second Home MM2H berikutan rungutan Komiti MM2H dan Industri Ekonomi berkaitan terhadap syarat-syarat baru yang amat ketat dan kenapa kerajaan melaksanakan satu negara dua sistem di mana negeri Sarawak mempunyai dasar MM2H yang liberal berbanding dengan kerajaan persekutuan. Itulah soalan saya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Dalam Negeri sentiasa cakna dan prihatin dengan keberadaan warga asing di Malaysia, termasuklah peserta program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Hasrat murni kerajaan dalam menambah baik syarat-syarat penyertaan program MM2H adalah untuk memastikan setiap peserta program MM2H yang ingin bermastautin di negara ini adalah terdiri daripada mereka yang berkualiti dan dapat menyumbang untuk menjana ekonomi negara. Pemegang-pemegang MM2H sedia ada boleh dipertimbangkan kelanggaran daripada memenuhi dasar semasa seperti keperluan pemilikan akaun simpanan tetap sekurang-kurangnya 1 juta dan pengeluaran maksimum sebanyak 50% dibenarkan ke atas nilai prinsipal bagi tujuan pembelian hartanah, kesihatan dan pendidikan anak-anak. Manakala pensiaran aset cair mesti sekurang-kurangnya 1.5 juta ringgit. Pendapatan luar negara sekurang-kurangnya RM40,000 sebulan dan lain-lain keperluan syarat yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, bagi semua peserta baru, mereka perlu memenuhi dasar baru MM2H ini bagi memastikan peserta MM2H yang berada di Malaysia adalah benar-benar genuine, berkualiti tinggi dan dapat memberi sumbangan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Perbezaan polisi program MM2H dan peraturan immigration antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak serta Sabah adalah disebabkan Sabah dan Sarawak mempunyai peruntukan istimewa atau special provision seperti mana yang telah digariskan di bawah Seksyen 64 dan 65 Akta Immigration 1959-1963. Untuk menguruskan hal ehwal immigration berkaitan kemasukan warga asing dan tempoh keberadaan warga asing di kedua-dua negeri. Justru kerajaan negeri Sabah dan Sarawak boleh menyesuaikan syarat-syarat penyertaan program bagi tujuan pengeluaran pas lawatan sosial. Walau bagaimanapun, saya dan juga Sabah dan negeri Sabah dan Sarawak akan duduk dan membincangkan perkara ini untuk kita menyesuaikan program ini bagi seluruh negara supaya tak timbul lagi ada dua syarat yang berbeza di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, ada soalan tambahan? Terima kasih Speaker. Dan saya mendengar jawapan Menteri tadi. Sepatutnya dalam keadaan kegawatan ekonomi pandemik COVID-19, kita perlu merangkak dasar supaya untuk meramaikan lagi peserta MM2H tertakluk kepada ambang angka 1% populasi warga negara Malaysia. Untuk meramaikan supaya mereka telah boleh memberikan sumbangan ekonomi kepada negara kita. Soalan saya, kenapa sudikah Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan untuk urusan permohonan diserahkan balik kepada MOTAC, Kementerian Pelancongan dan Seni Kebudayaan, kerana Kementerian Dalam Negeri tidak mesra dari segi urusan tapisan dan juga permohonan. Dan sebelum ini MOTAC telah menjalankan program ini dengan baik. Adakah MOTAC perlu drive this exercise dan bukan Kementerian Dalam Negeri? Sila berikan satu jawapan. Sila Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Tuan Ketua. Ini adalah keputusan yang telah pun dibuat oleh Kabinet semasa kerajaan PH lagi, bukan kerajaan sekarang ini. Tetapi walau bagaimanapun ianya boleh disesuaikan. Saya nak jelaskan di sini. Sebenarnya jumlah peserta yang aktif ketika ini tidaklah seberapa ramai yang diwawarkan oleh media massa. Yang ada hari ini prinsipal hanya 34,000 sahaja, iaitu 27,894 merupakan peserta program MM2H, manakala peserta awal Silver Hair dahulu hanya 6,453. Jadi jumlahnya kecil sekali, 34,347 prinsipal. Lagi satu perkara adalah yang diwawarkan oleh semua orang, seolah-olah banyaknya jumlah kewangan yang disimpan dalam bank negara kita. Hari ini pada tahun 2019 hanya ada 921 juta ringgit sahaja. Jadi tak timbullah isu untuk kita lihat semula orang yang sudah pun menjadi peserta yang lama. Yang kita hendak adalah peserta yang baru, yang lebih genuine, yang benar-benar boleh membantu. The quality people. It is not the quantity yang kita perlukan. Maka sebab itu, apa yang kita lakukan adalah untuk melihat kejayaan program ini dengan menjemput mereka yang nak duduk di sini, diberikan taraf yang lebih sesuai keadaannya apabila mereka adalah merupakan mereka yang benar-benar berkualiti. Yang jadi kekhilafan di sini adalah di antara program MM2H dengan expatriate yang datang di sini. Mereka yang datang dengan membawa investment sebagai investors, itu adalah program lain yang kita lakukan. Itu juga adalah merupakan sesuatu yang akan kita lihat untuk memberikan penambahbaikan. Kerana dahulu, the investors yang datang hanya dengan meletakkan RM100,000 form a company, buat syarikat, telah pun mendapat visa yang begitu panjang yang kita berikan. Itu semua adalah sesuatu yang akan kita lihat untuk menentukan keselamatan dalam negara. Sebab ada orang yang menyalahgunakan dengan segala visa yang dikeluarkan, sama ada visa luar panjang, tempoh panjang ataupun program MM2H. Terima kasih Tuan Ketua. Ada soalan tambahan kedua dari sebelah sini? Kalau tak ada, balik pulau sila. Ya. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Menteri atas penjelasan yang diberikan. Saya cuma nak bangkitkan tentang apa yang Menteri sebut bahawa prosedur baru ini dibuat pada zaman PH. Sebenarnya tidak betul. Zaman PH tidak ada perubahan dari segi jumlah deposit daripada 150,000 kepada 1 juta. Ini baru dibuat baru ni. So ini satu kenyataan yang salah, fakta salah. Dan adakah Menteri mengkaji tentang impak kepada imej negara kerana prosedur berubah-ubah. You shifting goalpost, kan? Dan Sultan Johor sendiri pun menyatakan dalam FMT 30 Ogos, boleh saya baca dalam English, the MM2H condition would dent the country's revenue, frighten off investors and affect the country image overseas. Sultan Johor sendiri bangkitkan perkara ini. So saya harap Menteri Dalam Negeri dapat mengkaji semula tentang prosedur yang baru yang akan menyebabkan exodus of all the MM2H participants. Terima kasih. Terima kasih. Yang Menteri. Saya ucap terima kasihlah kepada Balik Pulau. Yang saya kata adalah daripada pengurusan yang diberikan pada Motek, transfer semula kepada KDN, itu telah dilakukan pada tahun 2019. Maka sebab itu saya kata itu adalah sesuatu yang telah diberikan kembali pada KDN semasa kerajaan PH. Yang saya menjawab apa yang dipersoalkan awal tadi. Tentang prosedur yang ada, memang masih lagi ada prosedur yang sama. Cuma yang telah menjadi masalah ketika ini adalah sama ada ia boleh dipertingkatkan, diberikan penambahbaikan. Ini yang sedang kita lihat dan kita lakukan. Untuk mereka yang baru nak masuk, prosedur kriteria yang lebih ketat, yang baru. Manakala yang lama, saya dah kata tadi,
kita bagi case by case basis untuk melihat dari segi masalah keselamatan. Ada mereka yang namanya peserta program MM2H tapi hanya menggunakan ini sebagai transit saja, melakukan banyak perkara-perkara yang tidak diingini, masalah keselamatan. Maka sebab itu fokus diberikan kepada keselamatan semula, manakala untuk program MM2H untuk membantu ekonomi negara, biarlah mereka yang berkualiti. Apa salahnya untuk kita memasukkan orang yang berkualiti? Yang kita nak hanya 150,000 dah layak duduk untuk 10-15 tahun dalam negara kita ni, pasal apa? Sepatutnya kita mesti fikirkan bahawa yang nak duduk dalam negara kita adalah mereka yang berkualiti. Sekurang-kurangnya ada 1 juta ringgit. Itu yang lebih baik daripada kita hanya berikan masalah yang lama. Cuma kajian ini terpaksa dilakukan kerana program ini bermula pada tahun 2002. Sudah hampir 20 tahun. Maka sebab itu, apa kriteria yang dahulu hanya sebanyak RM150,000, ketika itu mungkin sesuai. Tetapi sekarang pada saya, ianya tidak sesuai lagi. Sebab itu kerajaan telah memikirkan untuk memberikan penambahbaikan dan untuk menentukan mereka yang ada di sini adalah yang berkualiti. Kita telah pun mengumumkan kriteria baru untuk program MM2H yang baru. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Datuk Sekarang Speaker, saya jemput Datuk Yang Speaker. Berhormat, Sungai Siput. Datuk Speaker, Maaf. boleh saya komen jawapan Menteri? Sikit je. Minit. 30 saat. Jawapan Speaker memberikan gambaran orang yang meletakkan 1 juta, kalau ada masalah keselamatan pun tak apa. Kerana memenuhi syarat 1 juta. Pengedar dadah, penjenayah, dia letak 1 juta, okey, no problem pasal dia berkualiti. Kalau masalah keselamatan dalam negara adalah masalahnya, maka jangan kita kaitkan dengan jumlah berapa banyak yang dia deposit. Kalau dia letak 150,000 pun timbul masalah, kita ambil tindakan atas keselamatan negara. Kalau yang datang dengan 1 juta sekalipun ada masalah, maka kita ambil tindakan yang lain. Maka jawapan yang Berhormat Menteri kurang memuaskan. Ya, ianya seolah-olah nak Tuan cuba Ketua. cari. Okey. Terima kasih. Yang Hormat Shah Alam. Shah Alam cukup. Terima kasih. Tak perlu jawab lah. Bukan, saya nak jelaskan sebab beberapa kriteria. Ya. Saya menjawab apa yang dia bangkitkan oleh Balik Pulau tentang 150,000. Saya tak kata, sebab itu saya bercakap dari segi generalnya, kita nak melihat keselamatan adalah merupakan kriteria. Apa yang jadi masalah pada Shah Alam adalah hanya melihat kepada satu perkara yang dibangkitkan. Kriteria sebenarnya banyak, bukan itu saja. Jadi tak payah nak komen kalau tak tahu. Terima kasih Tuan Ketua. Maaflah Menteri. Yang Hormat, saya persilakan Yang Berhormat Sungai Siput.